Assalamualaikum, selamat sejahtera dan hai semua. Anda bersama saya Fatin, saya cincau dalam sorotan berita mingguan. Antara berita yang akan diketengahkan dalam video ini ialah Samsung didenda sebab iklan kalis air yang mengelirukan. Siapa yang sesuai memohon aturan kerja fleksibel AKF? Apa maksud logo Hari Kebangsaan ke-65 dan banyak lagi berita lain yang akan dikongsikan. Tapi sebelum tu, saya nak jawab dulu komen dari video episod lepas iaitu dari Naim. Dia tulis 5G pantas sebab coverage masih sikit. Hai awak, logik juga tu. Nanti bila 5G dah ada liputan meluas, barulah boleh nilai betul ke prestasi muat naik dan muat turun dia laju kan? Awak rasa bila 5G kat Malaysia ni dah meluas, prestasi dia akan kekal laju tak? Di Australia, Mahkamah Persekutuan telah mengarahkan Samsung untuk bayar AUD 14 juta iaitu kira-kira 42.6 juta ringgit kerana kempen pemasaran yang mengelirukan. Iklan tersebut menunjukkan bahawa telefon pintar Samsung yang kalis air boleh digunakan di dalam kolam dan di pantai. Tapi, laman web Samsung sendiri menasihatkan pengguna agar tidak menggunakannya di tempat yang sama. Iklan itu berjalan antara Mac 2016 hingga Oktober 2018 berkenaan telefon pintar Samsung siri Galaxy A, Galaxy S7 dan Galaxy S8. Ia kalis air IP68. Dinyatakan Samsung ia boleh tenggelam di dalam air selama 30 minit sedalam 1.5 meter. Sebenarnya, kekalisan air ini hanya untuk tenggelam di dalam air segar. Suruhanjaya Pesaing dan Pengguna Australia ACCC telah menyaman Samsung kerana iklan yang mengelirukan ini pada tahun 2019. Dan kini, Mahkamah Persekutuan Australia mengarahkan Samsung untuk membayarnya. Anda pernah jumpa tak iklan ataupun kempen pengeluar di Malaysia yang mengelirukan? Kalau ada, anda boleh cuba buat aduan di portal e-aduan KPDN HEP. BigPay adalah perkhidmatan kad prabayar yang menawarkan tambah nilai menggunakan kad kredit, sesuatu yang sukar dijumpai pada kad prabayar lain. Semasa pertama kali dilancarkan, had tambah nilai kad kredit adalah RM10,000. Tapi, ia dikurangkan sedikit demi sedikit sehingga RM1,000. Had ini dikurangkan kerana caj kad kredit yang tinggi. Tapi, kini BigPay umumkan mereka kembali membenarkan tambah nilai kad kredit sehingga RM10,000 sebulan. Menurut BigPay, tambah nilai melalui kad kredit sebanyak RM1,000 sebulan masih akan diberikan percuma. Tapi, akan ada caj 1% dikenakan bagi tambah nilai kad kredit melebihi RM1,000. BigPay jelaskan, caj ini akan bantu mereka jalankan operasi tambah nilai dengan lebih lancar dan pastikan ia selamat di dalam dompet BigPay pengguna. Anda pengguna kad prabayar BigPay? Murahlah ni kan tambah nilai kad kredit di BigPay daripada ambil cash advance terus dari kad kredit. Tapi jangan lupa bayar bil kad kredit tu. Pekerja di Malaysia yang ingin bekerja secara fleksibel dibenarkan memohon aturan kerja fleksibel AKF kepada majikan masing-masing pada 1 September nanti. Tapi, industri pekerjaan apa yang sesuai memohonnya? Menurut Presiden Persatuan PKS Malaysia, Ding Hong Sing, bagi kebanyakan perusahaan kecil dan sederhana PKS yang bergantung kepada pengeluaran barang, AKF bukanlah langkah yang praktikal. Pekerjaan fleksibel hanya sesuai untuk industri tertentu seperti IT dan pemasaran. Bagi Dr. Sri Ganesh, Timbalan Presiden Persatuan Hotel Bajet Malaysia pula, AKF tidak sesuai untuk industri perhotelan dan perkhidmatan kerana pekerja industri ini perlu hadir secara fizikal di premis untuk bekerja. Dalam masa yang sama, ia juga dikatakan tidak sesuai untuk pekerja yang terlibat dalam operasi gudang atau logistik. Hal ini disuarakan oleh Presiden Persatuan Rantaian Runcit Malaysia, Sharon Valiram. Nampaknya banyak pekerjaan yang tak sesuai mohon AKF. Tapi, kalau pekerjaan anda sesuai dilakukan di mana-mana sahaja anda nak tak mohon AKF nanti. Garmin Malaysia lancarkan jam kecergasan terbaru mereka, Forerunner 955 dan Forerunner 255. Dua model ini boleh didapatkan di AECO e-store, stor Garmin di Lazada dan Shopee serta pengedar sah Garmin di seluruh negara. Harga jualan yang disyorkan adalah seperti berikut. Buat pertama kalinya, Garmin lengkapi siri Forerunner dengan panel solar power glass. Hasilnya, jangka hayat bateri Forerunner 955 boleh mencapai 20 hari untuk kegunaan tanpa GPS. Forerunner 255 adalah model kelas pertengahan. Imbuhan S di hujung 255 membawa maksud muka jam yang lebih kecil. Model muzik pula merujuk kepada kehadiran storan dalaman yang boleh digunakan untuk simpan muzik dan didengari walaupun tanpa sambungan internet. Forerunner
255S ada panel paparan 1.1 inci jenis MIPS dan badan lebar 41mm. Manakala Forerunner 255 ada panel paparan 1.3 inci dan lebar badan 46mm. Apa perkara yang anda pentingkan pada jam kecergasan? Kalau nak jam kecergasan dengan sensor-sensor yang hebat, dapat Forerunner 255 pun okey. Sensor dia sama macam Forerunner 955. Harga dia pun lebih murah tapi tak ada panel solar lah. Buat yang mahukan prestasi terbaik dalam pakej laptop konvensional, Acer Predator Helios adalah jawapannya. Sebanyak 4 varian Helios 300 ditawarkan kali ini. Berikut adalah senarai harganya. Harga permulaan Helios 300 kali ini RM1,000 lebih murah berbanding generasi terdahulu. Anda boleh dapatkannya melalui gedung dalam talian mereka dan pengedar sah di seluruh negara. Untuk edisi 2022, Helios 300 gunakan CPU Intel Core i7 12700H dengan panel paparan 15.6 inci 165Hz. Acer tawarkan 4 konfigurasi yang berbeza pada sudut RAM, storage dan GPU. Varian paling tinggi dikuasakan GPU RTX 3080 dengan RAM 8GB GDDR6. Acer turut bekalkan RAM seluas 32GB daripada model DDR5. Ada beberapa teknologi baru diterapkan pada Helios 300 ini. Salah satunya adalah kipas penyejuk Aeroblade generasi kelima. Acer laporkan yang ia mempertingkat aliran udara sebanyak 55% berbanding sebelum ini dan 15% lebih senyap. Menteri Komunikasi dan Multimedia Anwar Musa telah lancarkan logo dan tema Hari Kebangsaan 2022. Untuk sambutan yang ke-65, Malaysia pilih tema Teguh Bersama dan logo yang dipilih kelihatan seperti diolah daripada simbol Wi-Fi. Menurut slide pembentangan, logo Hari Kebangsaan tahun ini menggunakan konsep cakupan internet untuk mewakili pendigitalan dan infrastruktur komunikasi berkembang pesat untuk kemudahan rakyat. 3 calitan gelombang dengan 3 warna berbeza iaitu biru, kuning dan merah melambangkan keluarga Malaysia yang terdiri daripada rakyat berbilang kaum dan latar belakang. 1 titik di setiap calitan gelombang dikatakan mewakili keterbukaan setiap kaum dalam meraihkan kepelbagaian lanskap keluarga ini, manakala titik tunggal di bahagian punca gelombang mewakili identiti yang dilindungi keluarga. Banyak makna rupanya di sebalik logo ni. Anda rasa berseni tak logo ni? Usaha gabungkan Celcom dan Digi telah diumumkan secara rasmi pada bulan April 2021. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM baru-baru ni menyatakan kebenaran dan tiada bantahan untuk penggabungan dua syarikat telco ini. Tapi dengan syarat yang ketat. Antara aku janji yang dipersetujui gabungan ini adalah pulangkan 70 MHz jalur spektrum kepada SKMM dalam tempoh 3 tahun. Kekalkan akses dan perjanjian sedia ada yang serupa kepada penyedia talian maya MVNO seperti TuneTalk, Red One dan XOX. Melepaskan Yodo dan tidak membangunkan lagi produk seumpamanya. Lepas Celcom dan Digi bergabung, anda rasa apa kesannya kepada dua pengguna telco ni? Anda pernah rasa rusing tak bila bil elektrik mahal? Sebenarnya ada banyak perkara yang anda boleh lakukan untuk dapatkan pengurangan pada bil elektrik anda tu. Salah satu caranya adalah dengan pasang suis pemasa plug-in timer switch. Kalau anda takut gelap dan perlu pasang lampu meja masa tidur, maka anda perlukan peranti ini. Dengannya anda bolehlah tetapkan pemasa untuk lampu tidur anda dimatikan secara automatik, jadi dia tak adalah pasang sepanjang malam. Ketahui yang lebih lanjut melalui artikel tips 7 cara mudah kawal bil elektrik di rumah melalui portal saya Cincau BM. Okey, itu sahaja perkongsian saya untuk video ini. Sekiranya anda mempunyai persoalan ataupun pendapat, sila kongsikan di ruang komen. Jika anda sukakan video ini, sila tekan like dan subscribe saluran YouTube saya Cincau BM. Ikuti kami juga di Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok. Saya Fatin Soe Cincau. Kita jumpa lagi. Bye.